aku nampak ada viewer komen kat bawah. Bang, cuba buat prediction transfer ni kan. Macam mana team nak set up season depan. So kita tak boleh buat untuk Chelsea, tak boleh buat untuk MU lagi sebab direction transfer mereka tak clear lagi. Betul. Aku rasa yang boleh buat Arsenal, Liverpool dengan Man City lah. Walaupun Arsenal dengan City tak complete lagi, tapi kita nampak depa target siapa dia, position mana. Untuk episod kali ni aku nak start dengan Man City dulu lah. Okay guys, sebelum kita start jangan lupa untuk subscribe channel Jugaro TV. Target kita adalah untuk reach 40k subs. So tolonglah subscribe. Okay, so far aku nak recap transfer Man City. First kali dia sign of course lah Erling Haaland. Dah 2 season dia main sistem tak ada striker and especially season yang baru ni lah. Tapi berjaya menang Liga. Aku rasa Pep mungkin nampak benda ni tak sustainable kot lah. Kena ada plan B kot, target man. So dia sign Erling Haaland, striker. And then sebabkan Erling Haaland masuk, dia let go Jesus, dia let go Sterling. And Fernandinho boleh kata cari tayar lah, pindah pergi kelab lama dia kat Brazil lah. So dia pun kena ganti midfielder baru. And nak kata nak cari left back baru lah seorang lagi. And aku expect Zinchenko akan belah lah. So apa perubahan yang Pep akan buat season depan in term of position and gameplay? Okay, aku rasa in term of position, kalau based on incoming City kan, aku expect yang Calvin Phillips dengan Cucurella mungkin dia pun takkan main first lah. Dia pun mungkin akan menjadi backup, akan jadi squad depth punya option lah. Tapi yang aku tertarik dengan yang dekat depan tu, iaitu Erling Haaland. First kali kita kena tahu kenapa Pep nak sangat dia ni, sanggup spend apa. Total package dia 150 juta kan, sepanjang 5 tahun 6 tahun kan. 150 juta untuk dia. Walaupun transfer fee dia lagi murah daripada Darwin Núñez, tapi total package dia lagi mahal sebab gaji dia tinggi. Gaji dia tinggi. So sebab apa Pep nak sangat dia ni? First kali kita tengok yang aku rasa dia punya fizikal dia 194 cm. Aku baru sedar tak dia tinggi 194 Ya, 194 1.94 meter tinggi dah. Tinggi daripada Lukaku lagi. Dia bukan setakat tinggi, dia ada pace juga. Dia ada pace. Aku boleh katakan dia ni apa, physical, orang sebut physical specimen lah dia ni. Betul, memang kalau Lukaku tu hang nampak besar dah. Kalau tengok dia tu lagi besar lah. And then kita tengok daripada segi movement dia, aku rasa yang tu yang paling mahal sekali, which is dia boleh score all types of goal lah, kita boleh kata. Dia boleh run in behind, dia boleh fast break, dalam transition dia memang padu, dia boleh hold up play. Tapi hold up play ni aku rasa ada kekurangan juga. Tapi yang keempat ni dia boleh score banyak-banyak angle lah. Jadi yang tu lah aku rasa paling mahal sekali. City nakkan movement dia inside the box tu. Outside the box tu lagi lah kita cakap. Yalah, in term of inside the box kan, bagi aku macam tadi kita cakap physical specimen kan, talent dia sangat rare lah. Selalunya hang takkan dapat 2 in 1 lah striker ni. Hang akan dapat kalau tinggi hang dapat gol tanduk-tanduk lah, macam Kevin Lewin, Giroud. Lepas tu kalau laju hang tak dapat lah gol tanduk-tanduk dapat lah sikit-sikit, hang dapat lah gol macam tempek-tempek ke. Lepas tu kalau hang dapat Fox in the box yang boleh skor dalam palang gol, hang tak dapat pula yang boleh ke daripada luar kotak, yang boleh shoot daripada luar kotak. Tapi aku rasa Erling Haaland dia boleh do everything. Yang paling penting sekali dia boleh score header goal lah. And dia laju, dia boleh score header goal, dia boleh score gol tempek. Hang nampak macam mana dia boleh score at one point tu kan dekat Dortmund, bila kita tengok live score kan, bila hari Sabtu dia score 1 gol kan, hang tahu lah lagi second goal mesti coming dia betul-betul dia score 2 gol. Dia kalau tengok daripada 80 lebih gol dia score dekat Dortmund tu, dia punya jenis-jenis gol dia tu, dia bully defender. Yang tu yang aku rasa yang paling kita perasan sekali lah, dia bully defender tu. Macam mana dia boleh kadang-kadang dia challenge bola, patutnya menang kat defender tu, tapi dia dapat bola tu. Kalau dia challenge bola tinggi, memang dia dapat. Yang tu paling aku rasa nampak paling ketara sekali lah, dia boleh bully defender. Macam contoh klip yang dia bully Upamecano. Betul. Betul. Golek kan. Dia bully je tu kan, tergolek kan. Okay, so now Erling Haaland akan main sebagai striker. Aku tak ada concern lah in term of supply. Okay, macam Gabriel Jesus, striker yang tak clinical pun dapat supply banyak, dia boleh score, boleh lah dalam 20 goals per season. Tapi Erling Haaland in term of supply tak payah risau lah. Tengok Kevin De Bruyne bagi bola ridiculous, Mahrez, lepas tu Foden, Grealish. Cuma yang kita kena discuss point of concern lah, season ni cara Man City main, number force line mereka drop deep, lepas tu akan link play akan masuk dalam play. So Haaland macam mana dia akan buat? Itulah yang aku cakap tadi, concernnya. Kita tengok dia memang bahaya dalam kotak. Kat luar kotak
dia bukan tak bayar langsung. Dia punya passing dia quite okay, tapi aku rasa mungkin bukan up to standard macam mana player-player City yang lain buat. Which is benda tu yang aku rasa Pep memang kena figure out lah. Dan aku rasa dia pun tahu sebelum dia beli tu, dia tahu lah macam mana nak bagi City main. Tapi yang pastinya, kenapa dulu Pep knock sangat dengan Harry Kane? Yang tu aku rasa daripada situ pun kita boleh nampak yang Pep knockkan player yang boleh bahaya dalam kotak, tapi luar kotak juga dia boleh link up play, dia boleh hold up play semua. Dia boleh drop deep. Yang tu aku rasa kurang sikit dengan Haaland lah. Tapi bagi aku Haaland ni trajectory dia punya career dia boleh refer kepada Robert Lewandowski. Sebab Lewandowski sebelum Pep masuk Bayern dulu, dia main dengan Dortmund, main dengan Klopp. Dia sebelum dengan position base Pep ni, dia main dengan team yang lebih kurang macam Haaland, which is fast transition apa semua. Jadi aku rasa dia boleh refer macam mana point of strength Lewandowski tu dia boleh applykan dekat dia. Dan Haaland pula, kalau kita tengok signature move dia dekat Dortmund tu, dia akan pegang bola, dia pass, and then dia akan lari. Dia akan lari. Orang akan through ball kat dia. Third man run. Orang akan through ball kat dia. Tapi bila hang main untuk City, hang tak dapat peluang macam tu. Aku rasa hang takkan dapat peluang yang hang cipta sendiri lah dengan movement hang lah. Jadi itu lah. Unless counter attack lah, masa corner unless counter attack lah. Counter attack, fast break memang bahaya lah. Dan aku juga baca yang Sam Lee, salah satu atletik punya ni lah, dia cakap instead of City overall punya sistem kena tukar ke dia, kena tailor-made untuk dia yang akan aku rasa kena tukar cara gameplay dah. Ya, tadi hang cakap pasal sistem City. Okey, untuk recap sistem City play adalah orang cakap apa, depa sabak in position, tapi depa try to be dominance dalam semua fasa permainan. End up in term of position tu depa control majority of 90 minutes tu. So depa akan control majority of 90 minutes, and mostly pula dekat dalam kawasan lawan. And bila kawasan lawan tu macam mana kita cakap, fullback akan naik, lepas tu midfield pun tinggal Rodri sebagai pivot kat bawah tu, and aku expect method of chunk-creation depa tak berubah depa akan pergi ke wing, lepas tu Kevin De Bruyne main dekat half space, kan, main kat half space, lepas tu Mahrez kat sebelah kanan, lepas tu kadang-kadang Foden sebelah kiri. Memang depa method of chunk-creation depa sama, depa score kat back, bola low kat back tu. So Haaland akan score banyak bola macam tu, so dia boleh score header juga kalau depa cross. Cuma sekarang ni depa sign seorang midfield baru, Calvin Phillips. Betul tak? Sebelum ni bila Fernandinho main, kadang-kadang dia akan drop main sebagai centre back. Bila depa dalam control position, Rodri akan main sebagai pivot. So dah Calvin Phillips spend sampai 50 juta. Memang dia akan, aku rasa dia akan start sebagai bench warmer Rodri akan jadi first team. Tapi ada situasi di mana Pep akan gunakan double pivot juga. So hang rasa macam mana point of chunk-creation bila guna double pivot? Kalau tengok kepada Calvin Phillips ni dekat England pun, dia orang silap betul tak? Orang duk ingatkan dia ni sebagai City midfielder, which is macam Rodri, macam Xabi Alonso, macam sebagai yang Busquets yang memang sitting deep and then dia recycle bola apa semua. Tak, dia sebenarnya bermula dekat Leeds dulu, bermula sebagai nombor 8. Kemudian Bielsa turunkan dia sebagai nombor 6. Dia boleh main nombor 8? Dia boleh main nombor 8. Sebab itulah dekat England kita tengok macam mana dia punya high energetic dekat Euro tu. Memang sampai dia jadi starter lah untuk England. Jadi aku rasa daripada situ pun kita boleh nampak yang mungkin Calvin Phillips ni dia takkan sitting dengan Rodri. Dia akan naik atas, push naik atas. Tapi daripada segi passing yang aku tahu, Calvin Phillips daripada segi passing long ball dia memang cun. Tapi daripada segi passing ni, passing pendek ni, macam mana dia nak link up dengan player-player City tu, yang tu aku tak sure. Short passes, quick short passes, intricate passes. Yang tu lah. Dia City ni sistem dia banyak sabak macam cakap tadi. Jadi memerlukan passing yang pendek-pendek ni. Kadang-kadang long passing tu tak main sangat pun. Namanya first touch sangat penting. Namanya one two dekat apa orang kata space yang kecil macam ni. Yang tu yang penting lah. Sebab tu Pep dia boleh midfield dia tu dia lagi favor number 10 ataupun advance 8 convert jadi natural Force 8. Maksud aku macam triangle lah, triangle midfield. Contoh macam Gundogan dia kalau kat Dortmund dia advance 8 tau.
kan. Lepas tu Pep pernah convert jadi false 9 apa semua, tapi pasal apa dia selesa main kat number 8? Sebab yalah, bila hang sebagai advanced 8 ataupun nearly number 10 lah, hang ada technical ability tu, hang tahu macam link up play. Contoh Bernardo dia naturally number 10 lah. So bila dia main number 8, mungkin dia lag in term of tak kisahlah apa box to box ke apa, tapi bila triangle play tu dia memang cun lah. Sebab naturally number 10 memang naturally untuk link up tu memang cantik. Okay, so kita dah cakap pasal chance creation. Aku rasa method of chance creation tak berubah. Haaland sebagai focal point cakap, tapi aku rasa Pep dia buat signing of Calvin Phillips ni, aku rasa dia acknowledge ada 5 sub kot season depan. Yes, Team City memang dah cukup squad depth apa. Team City dengan Team Liverpool memang dah ready untuk 5 subs, aku nampak. And then aku rasa lah the only team yang prepare untuk 5 subs adalah Arsenal season ni lah. City dengan Liverpool tolak tepi lah sebab dia memang cukup dah. The only team yang rasa macam next season 5 subs, so kita kena buat transfer plan, adalah Arsenal je. So Chelsea dengan MU aku tak nampak lagi mereka prepare untuk dah, sebab mereka lagi banyak position mereka nak cover. So itu pasal 5 subs lah. Calvin Phillips aku rasa mungkin orang kata apa, mereka beli untuk that kind of point lah. Sebab ada situasi dalam season lepas di mana City tak boleh menang tau, game 0-0 ke, ataupun game yang mereka biasalah dalam EPL orang score low betul defend. So Calvin Phillips aku expect dia macam mana tahu long ball dia tu Pep akan guna in term of that way. And okay, so now dia cakap pasal Calvin Phillips, now Cucurella. So hang rasa Cucurella ni pun aku kalau pendapat aku, dia kalau dengan dia punya kualiti dia tu, aku tak rasa dia duduk sub. Tapi memandangkan kualiti yang City ada, quality, sedia ada, price tag, aku tak nampak price tag 50 juta nak main price tag 50 juta. Lepas tu City pun tengok player dia macam mana. Dekat left back tu sebelum ni Cancelo main, dekat kanan Kyle Walker. Jadi takkan dia nak buang Kyle Walker, dia nak masukkan Cancelo dekat kanan. Sebabnya Kyle Walker ni bagi aku penting dalam sistem City ni. Sebab sistem City ni memang on paper 4-3-3 lah, tapi dalam game tu 2-3-5 tau lah. Dia pacok 2 kat belakang, yang lain semua push. Jadi ada Walker ni jadi safety net lah. Kiranya kalau kena counter attack ke apa, dia yang akan tolong lah. Bila tak ada dia tu, aku rasa tak akan vulnerable lah dalam situasi counter attack ni. Jadi Cucurella ni dia akan main dekat mana? Tu aku tak sure. Tapi aku rasa the reason dia pasang Cucurella adalah mungkin orang tak perasan tau, sebab City terlalu dominan. Bila kalau tak boleh main, contoh dalam Champions League apa, round 16 ke yang dia kena red card lepas tu Cancelo kena main back kanan and Zinchenko kena main. So City ni terlalu dominan, orang tak nampak tau flaws kat dalam game Zinchenko ni. Zinchenko sebelahnya dia slow. Dia slow. So aku expect Zinchenko akan kena offload lah. Cucurella ni purely tukar sebab dia laju lah. So macam Zinchenko memang dia slow. Dia adalah midfield player, dia bukannya left back tau. Tapi aku suka lah cara Zinchenko ni main in term of chance creation dia. Kelebihan dia dekat bahagian tepi tu, dia boleh stretch the play kan. Sebab dia midfielder, dia ada capability untuk dribble apa semua. Dia boleh cut back, lepas tu dia boleh bawa bola kat belah wing kiri. So Cucurella ni bagi aku dia macam natural left back main. Cara left back main dia akan go straight, macam banyak 1-2 kat bahagian wing kiri. So aku expect yang tu lah kena buat. Tapi aku rasa kenapa signing of Cucurella ni make sense, sebab baru ni ada rumours yang Chelsea nak sign Nathan Ake. And Nathan Ake kita tahu bukannya main sangat kat Man City, and Chelsea dia akademi Chelsea. Betul tak? So bila Chelsea nak beli dia, of course lah aku rasa dia macam interested nak patah balik. And Thomas Tuchel pun minat nak beli dia. And sebelum ni City punya backline ada Nathan Ake, Ruben Dias, John Stone dan juga Laporte. So sekarang ni dia kurang seorang, tak ada dengar apa-apa new centre back pun. So aku expect kemungkinannya kalau Zinchenko tak belah lah, Cucurella memang left back, Kyle Walker akan digunakan sebagai option untuk centre back lah. Satu point yang aku suka dengan tim City dengan tim Liverpool ni, dia faham tau sampai bila, bukanlah macam maturity date tau, sampai bila dia punya peak potential squad tu. So Pep dah nampak peak dia, peak squad dia, and Klopp dah nampak peak squad dia. Sebab tu dia shake up tau, dia shake up team dia, buang Sterling, buang Jesus,
Lepas tu Fernandinho buang. Lepas tu beli bagi fresh blood dalam team depa. Tapi foundation still intact lah. Macam Liverpool juga macam Mane jual beli Darwin Núñez. Lepas tu macam dia pakai tukar gameplay kan. Supaya macam bagi orang kata apa? A sense of opponent tak boleh baca Itu dia pakai tukar gameplay sebab Pep nak stay kan. Kalau dak kata rumours Pep nak belah ke apa. Itu lah sebut pasal gameplay pun nak sentuh juga. Bak City sebelum ni orang banyak kritik tau bila depa dapat peluang untuk counter attack. Depa tak benefit lah. Depa tak ambil peduli kadang-kadang sebab depa akan dapat kemudian sampailah player semua dah settle dekat belakang dah, barulah depa akan pass. Depa akan still akan pass macam tu. Tapi bila ada Haaland ni aku rasa tu added new dimension of attack aku rasa kan sebab opponent depa tak tahu depa nak press tinggi ke ataupun depa nak turun ke bawah sebab kalau kata press tinggi ada Haaland yang boleh push ke belakang. Okay, so now prediction time lah. Erling Haaland aku tahu rekod dia kat RB Leipzig, rekod Dortmund ni selalunya kalau games per goals tu berbeza. Memang apps appearance dengan goals sama. Lebih kurang sama dekat Norway, dekat Salzburg, dekat Dortmund mungkin kurang 1 goals kot daripada appearance tu lah. So apa prediction hang untuk next season? Berapa dia boleh score? Prediction dah. Aku expect Premier League berapa? All competition berapa? Aku expect Haaland first season ni mungkin akan quite slow sikit sebab slow dia tu berapa? Tak. Sebab kita tengok kepada sebelum ni pun Pep forward dia aku rasa boleh katakan second season baru meletup ke third season baru meletup macam tu. Jadi Haaland sikit pun tak sikit dekat lah. Alah. EPL 20 gol, 21, 22 gol kot. All competition mungkin 30 gol. All competition 30. Okay, aku pun banyak tapi aku pun predict benda sama. Tapi kalau kita ikut rate of scoring dia dekat Borussia Dortmund, dia adalah nearly 30 goals striker in league and maybe like 40 to 45 goals in all competition lah. Tapi disebabkan first season dia dalam Premier League, aku rasa 20 goals kot dalam Liga and 30 gol lah dalam all competition. Tapi macam kalau dia prove kurang sebab dia different specimen lah. Dia aku tak tahu lah physical menarik nak tengok macam mana dia nak slot in masuk dalam team City. Ya, tapi tu lah payah sikit lah kelab nak menang Liga tinggal Liverpool dengan City je lah sebab ni kan. Okay, aku rasa setakat ni cukup discussion kita. Alright guys, ni adalah prediction kami macam mana City akan line up untuk season depan lah. Macam mana mereka akan make our gameplay, macam mana Calvin Phillips dan Haaland Cucurella akan slow in. Boleh komen kat bawah kalau hampa nak kami buat. Ni first try lah, first try video lah. Kami pun tu lah macam awkward lah sembang macam mana. Tapi kalau kata ramai orang nak tengok, ramai orang nak tengok, so boleh komen kat bawah team mana yang hampa nak tengok ke, apa-apa konsep video yang hampa nak tengok ke, sebab transfer window ni tak conclude lagi. So macam tak boleh buat untuk banyak team lah. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe channel Jugaro TV. 40k subs. Let's go. Thanks for watching. See you guys in a bit. Take care.